Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor menentang pasukan KL City, yang mana keputusan berakhir seri 1 sama. Gol Selangor dijaringkan oleh Brandon Gan dan juga KL City dijaringkan oleh Roman Morales. Pada perlawanan ini boleh saya katakan kedua-dua pasukan beraksi dengan seimbang, yang mana ada peluang kedua-dua pasukan boleh jaringkan gol dan mereka menunjukkan aksi bertahan yang sangat baguslah. Dan yang paling penting dalam 20 ke 25 minit yang terakhir, selepas Zikri Khalili kena kad merah, KL City dilihat telah meningkatkan tempo perlawanan dan cuba untuk all out attack. Dan yang paling menakjubkan dan paling impress kepada diri saya adalah tentang peranan Irfan Zakaria yang bertindak sebagai playmaker daripada bawah untuk pasukan KL City sewaktu 15 minit yang terakhir. Yang mana Irfan Zakaria daripada segi long ball dan juga dia punya vision, memang nampak dia mempunyai kualiti sebagai seorang playmaker dan juga passing accuracy yang tepat. Bahkan satu hantaran beliau kepada Jordan Mintoh yang dilakukan di belakang pertahanan berjaya untuk mendapatkan penalti untuk pasukan KL City. Jadi boleh saya katakan memang satu perkara yang saya suka tengoklah untuk KL City tentang peranan Irfan Zakaria tersebut. Tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor. Untuk pasukan Selangor, apakah yang saya suka tentang perlawanan semalam? Yang pertama, macam biasa, mereka still lagi menggunakan formation dan juga tactical yang sama ketika build up daripada bawah, iaitu mereka akan membentuk back 3, iaitu Bahar akan turun membentuk back 3 sebagai centre back tengah, dan juga mereka akan push Syarul Nazim jadi right centre back dan juga push Richard jadi left centre back. So mereka akan build up daripada bawah dan mereka akan push mereka punya pertahanan kanan dan juga pertahanan kiri untuk bertindak sebagai offensive fullback, dan mereka akan cuba untuk attack menggunakan bahagian wide area. Tetapi pada perlawanan semalam, corak permainan Selangor sedikit berbeza, yang mana kita boleh tengok Selangor walaupun build up daripada bawah dan menggunakan offensive fullback, mereka banyak memfokuskan serangan mereka dan juga mengekalkan ball position mereka di bahagian tengah dengan menggunakan Ahmad Bahar dan juga Mukairi Ajmal yang bertindak sebagai playmaker, dan juga Hyuri ketika first half yang bertindak sebagai attacking midfielder. Jadi benda tu sedikit sebanyak telah mengubah corak permainan Selangor, yang mana sebelum ni mereka berpaksikan hanya kepada wide area sahaja, tetapi untuk perlawanan ni mereka lebih kepada untuk fullback pasukan Selangor yang ofensif, iaitu Zikri dan juga Fazli Mazlan. Mereka ni akan lebih bertindak untuk memberi support di bahagian wide area dengan menjadi sayap, dan Brandon Gan serta player Mukairi serta Hyuri akan lebih masuk ke bahagian tengah untuk backup kepada Syarif Fikri. Dan hasilnya mereka ada beberapa gerakan-gerakan yang menarik yang telah dicipta di bahagian tengah, hasil through ball daripada Hyuri kepada hentak on dan sebagainya. Tetapi sayang apabila percubaan-percubaan tersebut gagal dimanfaatkan dengan baiklah, apabila gerakan-gerakan tersebut berjaya dilakukan penyudah, tetapi penyudahnya berjaya diselamatkan oleh keeper pasukan KL City, iaitu Kevin Ray Mendoza. Yang tu yang pertama yang saya suka untuk pasukan Selangor FC. Yang kedua, apa yang saya suka tentang pasukan Selangor ni adalah mengenai defend mereka, yang mana defend mereka pada perlawanan ni memang agak solid, terutamanya Syarul Nazim. Bagi saya pada perlawanan ni, Syarul Nazim is man of the match lah, yang mana beliau berjaya menyelamatkan gawang Selangor. Bukan Samson Mobile, ya, Samson Mobile selamatkan gawang Selangor daripada sepakan penalti, tetapi beberapa kali dalam situasi ketika diserang oleh bahagian serangan pasukan KL City, Syarul Nazim yang menyelamatkan gawang pasukan Selangor daripada dibolosi, yang mana dia buat goal line clearance. Dia buat apa kali? Dia buat ada satu tu dia save 2 kali. Satu dia save dah, lepas tu dia halang lagi, lepas tu Jordan Mintoh lepas pun dia halang lagi dan sebagainya. So Syarul Nazim memang improve banyak lah untuk game ni. Mereka menunjukkan dia menunjukkan satu momentum yang bagus di bahagian pertahanan, dan dia improve daripada game ke game, dia makin matang. So memang nampaklah corak permainan dia memang berubah, makin jadi lebih matang dan lebih klinikal. Walaupun ada satu mistake dia buat, memberikan sepakan penalti apabila dia tarik Jordan Mintoh tersebut, tetapi secara overallnya dia still lagi a good player untuk pasukan Selangor pada perlawanan ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita berbalik kepada point satu tadi, iaitu daripada segi build up, Selangor sebenarnya mempunyai transition yang bagus, iaitu daripada bertahan ke menyerang, yang mana kita boleh tengok daripada build up play memang Selangor daripada bertahan ke menyerang, mereka memang bagus dan juga solid untuk memastikan yang mereka punya transition tu
berada dalam shape ataupun bentuk yang mereka inginkan. Cumanya apa yang boleh saya nampak, apa yang menjadi punca kepada masalah mereka tidak mampu untuk menukarkan ataupun menyudahkan idea-idea yang terhidang, ataupun mereka gagal untuk execute segala idea yang telah tercipta di dalam padang, adalah daripada segi tactical adaptation. Dan ada beberapa player yang struggle untuk adapt dengan tactical yang cuba dimainkan oleh coach MF, iaitu coach pasukan Selangor. Jadi benda tu masih lagi menjadi masalah dan juga masih jadi persoalan kepada pasukan Selangor. Adakah pemain-pemain Selangor ni mereka mampu dan mereka faham idea yang cuba diterapkan oleh coach MF, dan juga daripada segi transition mereka tak ada masalah. Tetapi yang mereka ada masalah adalah di kawasan final third, apabila mereka gagal untuk execute segala idea tersebut di kawasan final third. Bagaimana mereka nak supply bola ke bahagian hadapan, bagaimana mereka nak cari striker, dan bagaimana mereka nak menyudahkan peluang-peluang yang sepatutnya mereka menjaringkan gol. Itu yang menjadi persoalan. Sebab apa? Sebab untuk defend dan juga midfield, bagi saya transition dan juga adaptation daripada tactical, mereka dah menunjukkan satu kematangan. Mereka dah ada idea, mereka dah ada shape dalam tactical tersebut. Tetapi apabila masuk dalam final third ataupun di bahagian attacking force pasukan Selangor, mereka seakan-akan kehilangan idea tu dan mereka gagal untuk convert idea tu kepada penyudah ataupun di bahagian final third pasukan lawan lah. Itu yang menjadi persoalan dan juga menjadi tanda tanya kepada pasukan Selangor daripada segi build up play dan juga transition yang bagus daripada bawah. Apa yang terjadi apabila masuk ke kawasan final third? Itu yang perlu Selangor cari. Apa masalah sebenarnya di bahagian serangan sehingga mereka gagal untuk mencari peluang bagi menjaringkan gol. Itu yang ketiga yang boleh saya cakap tentang pasukan Selangor. Yang keempat yang boleh saya cakap tentang pasukan Selangor adalah tentang Brandon Gunn. Brandon Gunn pada peluang ni pun menunjukkan satu aksi yang konsisten, bagus dan berjaya menjaringkan satu gol. Dia ada peluang untuk menjaringkan gol kemenangan, tapi disebabkan ketangkasan Kevin Mendoza lah minit tu, memang gagal lah untuk membawa 3 mata kepada pasukan Selangor. Jadi untuk pasukan Selangor, mereka perlu perbaiki di bahagian final third dan juga attacking force sahaja untuk memanfaatkan peluang yang ada dan nak execute segala idea yang dah mereka adapt dengan taktikal daripada coach MF. Itu untuk pasukan Selangor. Kita masuk kepada pasukan KL City. Untuk pasukan KL City, pada perlawanan ni boleh saya katakan pada awal perlawanan mereka agak seimbang. Mereka menyerang, mereka bertahan dengan bagus. Pertahanan yang diketuai oleh Giancarlo menunjukkan kematangan, berjaya untuk mengasak ataupun mematahkan serangan yang cuba dilakukan oleh barisan serangan pasukan Selangor dan sebagainya. Dan untuk apa yang boleh saya katakan tentang KL City, yang pertama saya nak puji Kevin Mendoza dulu lah. Untuk Kevin Mendoza pada perlawanan ni, beliau menunjukkan aksi yang cemerlang, berjaya untuk menafikan beberapa percubaan Selangor daripada menjaringkan gol, dan beliau berjaya untuk bertindak dengan reflection yang bagus, pemahaman pembacaan bola yang bagus, yang mana beliau berani keluar untuk halang percubaan daripada Hentaun untuk cover space yang ada dan sebagainya. So memang Kevin Mendoza ni baguslah semalam untuk menafikan beberapa percubaan daripada pasukan Selangor. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya nak puji tentang pasukan KL City ni adalah tentang midfield mereka, iaitu Akram Mahinan dan juga Zafri Yahya, yang mana mereka telah memberi sedikit kestabilan di bahagian tengah, yang mana Akram lebih memfokuskan kepada defend dan Zafri lebih menjadi kepada playmaker ataupun attacking midfielder ketika first half, dan dalam 15 minit untuk second half ataupun dalam second half tu dia jadi playmaker. Yang mana kelebihan apabila Akram lebih memfokuskan kepada defend, kita boleh tengok memang bahagian tengah pasukan KL dan Selangor ni agak berkecelaru sikit, tetapi apabila Akram berjaya buat kerja kotor, berjaya rampas bola, dia akan buka kepada Zafri, dan Zafri pada perlawanan ni boleh nampak lah yang dia improve banyak, terutamanya daripada vision, yang mana dia boleh melakukan hantaran-hantaran yang boleh dikatakan sepatutnya boleh menyudahkan peluang tu kepada gol, yang mana beliau berjaya mencari Jordan Minta, banyak through ball beliau berjaya menjumpai Romain Morales dan sebagainya. Vision dia bagus, passing accuracy dia bagus, through passing dia bagus. So dia connect, dia link up dengan baik antara Akram Mahinan kepada Zafri kepada bahagian serangan. So benda tu link up dengan bagus di bahagian tengah pasukan KL City. Cumanya sayang apabila bahagian hadapan KL City gagal untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Macam saya cakap tadi, sebab apa? Sebab Syarul Nazim banyak save lah. Berbanding Sam Semovai, Syarul Nazim lagi banyak save pasukan Selangor daripada dibolosi pada perlawanan ni. Tetapi link up play tu bagus, memang nampak lah untuk pasukan KL City. Itu yang kedua.
Yang ketiga, apa yang saya suka tentang KL City ni adalah daripada 15 ke 20 minit yang terakhir, Irfan Zakaria, macam saya cakap pada awal video tadi, Irfan Zakaria memang impress saya daripada segi dia punya passing accuracy, dia punya long ball memang orang kata apa on point. Dia menunjukkan satu corak permainan yang mana 15 minit terakhir tu KL City attack, semuanya digerakkan oleh Irfan Zakaria. Kalau digerakkan di bahagian tengah, Zafri Yahya lingkap. So benda tu menarik untuk dilihat kan. Tetapi sekali lagi sayang, mereka punya attacking gagal untuk menyudahkan segala peluang yang ada. Tetapi gol Romain Morales tu memang terbaik lah kan. Romain Morales tanduk tu memang satu hantaran lintang yang bagus kepada Romain. Memang tak ada siapa makin dia. So kenalah gol penyamaan 1-1. Walaupun sebelum tu Romain Morales gagal untuk skor penalti. Jadi secara overallnya, kedua-dua pasukan bermain dengan seimbang. Mereka menunjukkan corak permainan yang matang, saling attack dan juga bertahan dengan baik. Jadi memang kesimpulannya deserve lah. Seri tu deserve untuk kedua-dua pasukan. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.